أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita kuasa para imam Milan, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dapatlah kita sama-sama berkumpul dan berhimpun bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya meneruskan siri kuliah kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kesyukuran juga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi iman, masih lagi diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan menyambung kembali tajuk kita yang baru, iaitu berkenaan dengan wasiat. Jadi wasiat ini adalah satu perkara yang sangat popular di kalangan masyarakat kita pada hari ini, khususnya bagi orang yang telah pun meninggalkan dunia. Kadang-kadang ada orang yang masih orang kata masih confused, masih agak keliru berkaitan dengan wasiat dan harta pusaka. Wasiat tu macam mana? Harta pusaka tu macam mana? Wasiat yang ada pada hari ini bagaimana bentuknya? Itu sebab hari ini tuan-tuan kita akan mengungkaikan berkaitan dengan wasiat ini di dalam hukum fiqh. Jadi wasiat ini memang sebenar-benarnya memang ada, dan ianya sebagaimana yang telah kita terangkan pada minggu yang lepas, ianya adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat. Wasiat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatnya berbeza. Tak macam kita hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak wasiatkan kebun, tak wasiatkan harta dan sebagainya, tetapi dia wasiatkan kepada kita apa dia? Dua perkara, Quran dan sunnah Rasul. Maknanya sunnahku, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Itu tuan-tuan, dia kebanyakan tuan-tuan ialah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW, mana yang kaya tu dia wasiat lah. Maknanya wasiat itu dalam kehidupan kita ini tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah salah satu perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Ia menurut maknanya sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi dalam menyampaikan wasiat ini di dalam fiqh dia ada garis panduan. Itu sebab syarak ni tuan-tuan, dia datang dia tak menafikan sesuatu. Contoh, dalam fiqh dia ada bab berkaitan dengan hamba, betul? Hamba sahaya, bukan maid tuan-tuan, bukan orang gaji. Berkaitan dengan hamba. Kalau orang yang siang hari Ramadan melakukan persetubuhan, maka dia dikehendaki satu, dia punya denda dia apa? Membebaskan seorang hamba. Itu kafarah dia, kafarah denda dia yang dia kena buat. Dan tetapi dalam hukum Islam ni tuan-tuan, bila kita tengok ada hamba kan, hari ni tak ada hamba. Tetapi tuan-tuan dalam fiqh ni tuan-tuan, ia telah merentasi zaman tuan-tuan. Makna kata tuan-tuan, tak mustahil satu hari nanti adanya semula perhambaan ini. Sebab kalau tuan-tuan cek boleh cek lah kat Google, saya ada jumpa satu fakta di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat tu tuan-tuan kan satu negara yang moden, betul?
Tetapi ada satu ceruk kampung ni tuan-tuan, saya lupa nama kampung tu, dia mengamalkan sistem hamba. Masih lagi ada hamba di sana. Dan kita ni tuan-tuan, di akhir zaman ni tak terkecuali, mungkin sistem hamba itu akan kembali semula. Semula. Itu sebab fiqh ni tuan-tuan, hukum dalam Islam ni dia sesuai. Kalau contoh hari ni tak ada hamba, maka jatuh yang kedua, kalau orang yang bersetubuh pada siang Ramadan, kalau dia tak boleh membebaskan hamba, dia tak ada hamba, maka dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Dia ada tingkatan dia. Peringkat pertama tak berjaya, cek hamba pun tak ada, maka yang kedua, turun yang kedua pun tak boleh, puasa berturut-turut pun tak boleh, sakit dan sebagainya, maka kena apa? Memberikan 60 fakir miskin makan. Itu tingkatan-tingkatannya di dalam fiqh. Begitu juga dalam wasiat. Wasiat dia ada garis panduan dia. Garis panduan dia untuk kita ikut, untuk kita menekuninya, supaya wasiat itu yang kita laksanakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk pada masih lagi dalam dalil wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahrum man hurima wasiyah. Orang yang malang ialah orang yang terhalang dengan sebab tidak sempat atau sebagainya daripada berwasiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu makna daripada hadis tersebut. Sekurang-kurangnya kena ada wasiat tuan-tuan dalam kehidupan kita. Wasiat contoh, saya wasiatkan sebahagian daripada harta saya ini, kan, sebahagian 1/3-nya untuk fakir miskin, untuk sekian. Dia ada dekat situ. Sebab kena ada. Bila ada macam itu, maknanya tuan-tuan faham pada hari ini ada ni cara untuk kita selepas kita mati pun ada juga pahala-pahala yang mengalir, yang boleh untuk menyuburkan kehidupan kita bila kita berada di dalam kubur, tuan-tuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man mata ala wasiyah mata ala sabili was sunnah wa mata ala tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Nabi beritahu, hadis riwayat Ibnu Majah, sesiapa yang mati di dalam keadaan telah meninggalkan wasiat, sesungguhnya nescaya dia mati di atas jalan Allah dan sunnah Rasulnya, mati atas takwa dan syahadah, serta mati dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peranan wasiat, tuan-tuan. Itu sebab kita ni, tuan-tuan, carilah mana-mana. Kalau tuan-tuan kita tak mampu, tuan-tuan cari amanah raya. Tahu amanah raya? Amanah raya tu dia boleh adalah fee sikit. Kalau tuan-tuan loaded sikit, carilah apa, mana takaful ke apa ke, kan, yang boleh jadi tuan-tuan bayar je setiap bulan. Yang paling penting ada wasiat yang kita tinggalkan untuk kita ni, untuk waris-waris kita, ataupun untuk sedekah jariah dan sebagainya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang berwasiat ini nescaya ni, kalau Nabi bagi tahu, Nabi gerento, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia gerento. Maknanya kalau kita tak dapat, Nabi cakap ni, ya Allah, dia pasti dapat sekian. Apa dia? Mati di jalan Allah dan sunnah Rasulnya, mati atas taqwa dan syahadah, serta mati dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit saja harta saya ni tak banyak, Ustaz. Tak, bukan dia kira tak. Tuan-tuan infak, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, berbeza, tuan-tuan. Ada orang yang infak duit 10 sen itu Allah bagi syurga pada dia. Ada orang yang infak 1 juta, Allah tak kira langsung, Allah tak pandang langsung, bahkan amalan itu dicampak.
Campak muka dia. Macam solat tuan-tuan. Solat ni Nabi bagi tahu sesungguhnya di dalam dunia ni orang solat ni dia berbagai kategori. Ada orang yang solat khusyuk dan tawaduknya. Macam imam kita baca kan, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, telah berjayanya orang, telah berjaya, sesungguhnya telah berjaya allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang solatnya di dalam solatnya itu di dalam khusyukan kepada Allah SWT. Ada orang yang solat tuan-tuan tak khusyuk, Nabi bagi tahu apa? Allah ambil solat dia, campak muka dia balik. Campak muka dia tuan-tuan. Amalan. Itu sebab amalan ni mana yang Nabi SAW endorse, maknanya Nabi dah bagi tahu wasiat ini adalah satu perkara yang baik, mati atas takwa, syahadah serta mati dalam keadaan diampunkan. Rebut. Walaupun tak banyak, dapat sikit pun je jadi. Mudah-mudahan yang sikit kita bagi tu Allah pandang dan Allah ampunkan dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para amalan para sahabat, pula mereka sering mewasiatkan sebagian harta kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ceritakan yang lepaslah kan, yang wakafnya lain, yang wasiatnya lain. Jadi mereka ni bila tuan-tuan bila ada harta sedikit, dia tak ada cerita banyak, dia wasiatkan ke jalan. Maknanya bila dia mati, sebelum dia mati dia dah wasiatkan dah harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin taqarrub, maknanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita ni bagaimana akan alal aqal, maknanya sekurang-kurangnya kita dah buat satu protection bagi diri kita. Ya, protection. Nabi bagi tahu kalau nak terhindar daripada dipatuk ular di dalam kubur, amalkan suratul muluk. Yang tuan-tuan baca tadi tu kan, tu rugi tu. Siapa tak baca tadi tu rugi sangat tuan-tuan. Rugi. Apa sahaja sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini berbentuk sunat ni tuan-tuan, kita kena tanam dalam minda kita ni. Apa tu tuan-tuan? Sunat ni kalau biasa kita dengar, buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Salah pemahaman kita tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kena pasakkan dalam kepala kita ni tuan-tuan, sunat adalah satu perkara yang dibuat dapat pahala, tinggal rugi besar. Tuan-tuan. Sebab banyak amalan-amalan tuan-tuan yang Nabi bagi tahu pada kita untuk kita protect diri kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak berjamin diri kita ni tuan-tuan. Kita ni masuk akhirnya itu kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wajibkan kepada dia, Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, Allah wajibkan kepada dia untuk beristighfar 70 kali satu hari, 70 kali. Walaupun dah dijamin dia ni masuk syurga, dosa before and after, sebelum dan selepas diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi buat tak? Nabi buat tuan-tuan. Nabi buat sebab satu, Nabi tak tahu kan? Nabi tak tahu, walaupun Nabi ini adalah Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tak boleh nak menjangka macam mana kehidupan dia. Tetapi oleh kerana dengan sebab amalan dan sebagainya, maka itulah menunjukkan tanda afala abdan syakura. Tak boleh ke aku nak menunjukkan kesyukuran aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tuan-tuan, Nabi dan Rasul dah dijamin syurga untuknya, tetapi dia tak pernah sekali menepik dada aku adalah ahli syurga. Tak tuan-tuan.
Nabi pun tak berani cakap macam gitu tuan-tuan. Apatah lagi kita ini para pendosa. Allahumma fir lahu, Allahumma fir lana zunubana. Okey tuan-tuan, Abdul Razak meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, para sahabat rahimallahu anhum menulis dari awal wasiat mereka dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Merahmati. Ni tuan-tuan, dia ada satu tuan-tuan wasiat yang dibikin khusus, khusus, maknanya sahabat ni biasa dia akan buat. Okey, ini adalah wasiat fulan bin fulan, bahawa dia bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah SWT, tak bersekutu baginya. Dia juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang tanpa keraguan padanya, dan Allah membangkitkan manusia dari kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang ditinggalkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaiki hubungan sesama mereka serta mentaati Allah Rasul-Rasulnya sekiranya mereka orang yang beriman. Dia juga mewasiatkan kepada mereka dengan wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka berdasarkan satu surah Al-Baqarah ayat 32. Ba'da'uzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini bagi kamu, oleh itu janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi ini hadis Nabi SAW bagaimana Nabi mewasiatkan iaitu Allah dan Rasulnya kepada umat baginda Nabi SAW. Adapun ijma' para ulama pula berpendapat, maka ijma' para fuqaha Islam telah terhasil semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum bahawa wasiat adalah harus. Jadi ini di kalangan ijma' ulama mengatakan wasiat ini adalah harus. Maknanya dalam fiqh ni tuan-tuan kita tak perlu pening tuan-tuan. Dia ada hukum-hukumnya. Dia fiqh ni biasa ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum haram, ada hukum makruh. Tetapi perkara yang baik, alangkah ruginya untuk kita tidak merebutnya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita beralih kepada satu tajuk kecil iaitu sedekah ketika hayat lebih baik daripada wasiat. Jadi ini lagi baguslah. Maknanya ketika hayat ini adalah lebih baik daripada kita dah meninggal dunia. Dan sedekah yang dilaksanakan ketika hidup adalah lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Jadi tingkatan tuan-tuan, dia antara sedekah, wasiat. Jadi sedekah tu dia paling tinggi sikit, wasiat tu di bawah. Walaupun dia sunat, tetapi sedekah itu dia ada sunat yang orang kata kadang-kadang sunat yang dituntut, sunat yang tinggi. Jadi sedekah ketika hayat ini adalah lebih baik daripada wasiat. Jadi wasiat ini jatuh nombor 2. Jadi sedekah yang tuan-tuan tengah hidup ni kan, itu adalah lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ketika hayat membolehkan pelaku dia segera menerima ganjaran dan pahala. Siapa itu? Ia juga sebagai bukti kejujuran iman, kesungguhan dan cintanya untuk mencapai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia dalam surah Al-Maidah, fastabiqul khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah dalam membuat kebajikan ataupun kebaikan. Jadi ini tuan-tuan panduan bagi kita selaku orang Islam. Kita kena pegang satu ayat ini. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ini, bersegera untuk membuat kebaikan. Nampak iklan wakaf, nampak iklan sedekah, terus kita ni tuan-tuan, orang yang beriman, dia punya jiwanya tu untuk dia mendapatkan kebaikan, dia cari mana kan. Kalau dia nampak dia tuan-tuan
dia kalau masuk, kalau dia dah niat dia nak pergi surau ataupun masjid, dia attack apa? Masuk attack tabung, masuk tabung. Tu luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Okey, yang kedua surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah sebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut. Belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami telah kurniakan kepada kamu sebelum kematian datang kepada seseorang daripada kamu. Sebab harta yang kita ada ni tuan-tuan, dekat tangan kita, dekat wallet kita, dekat bank kita tu bukan milik kita tuan-tuan. Yang milik kita ni tuan-tuan, yang kita masuk infak tu tuan-tuan, itu adalah harta kita tuan-tuan. Harta yang boleh kita tebus dekat di padang mahsyar. Itu sebenarnya. Sebab sahabat-sahabat ni tuan-tuan, kalau dia daripada segi infak ni tuan-tuan tak berkira. Tak berkira langsung tuan-tuan. Langsung tak berkira. Bahkan apa yang ada dia wakafkan, dia sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, sifat ketakwaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang patut kita contohi dan untuk kita teladani. Jadi sebelum datang kematian, maka banyak-banyaklah untuk kita bersedekah. Cari macam mana tuan-tuan, macam mana channel untuk kita sedekah. Ada hari ini tuan-tuan zakat tu wajib lah kan? Tengok zakat pendapatan dan sebagainya. Sedekah tuan-tuan, hari ini tuan-tuan boleh zaman maju tuan-tuan tak bangun tidur pun sedekah tuan-tuan dah boleh masuk. Betul? Dah boleh masuk. Kita dah boleh apa orang kata, rancang sebulan tolak sekian dekat kat surau ke, dekat masjid ke, dekat banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat e-wallet tu kan, e-wallet tu kalau kita tengok betul-betul banyak tu channel. Kita pakai ambil QR code dia masuk, ada e-wallet kita tu kan, masuk dalam subuh. Tuan-tuan bangun, hari ni tuan-tuan kita boleh bangun sedekah subuh. Takut yelah, mana tahu ada orang kadang-kadang tak sempat nak pergi surau, nak pergi masjid. Sedekah subuh tu awal tu kita dah sedekah, kita dah boleh capture, ambil QR code sedekah. Sedekah tu terpulang kepada kita. Tuan-tuan nak sedekah 10 sen ke, nak sedekah sikit ke, terpulang kepada tuan-tuan perempuan. Yang penting ada usaha kita. Itu sebab tuan-tuan, di yaumul mahsyar nanti benda yang kadang-kadang kita anggap benda ni lekeh tuan-tuan, benda ni macam tak ada apa, nothing tuan-tuan, tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ia adalah perkara yang sangat besar. Sebab nanti ada sebahagian golongan yang pelik tuan-tuan. Peliknya kenapa? Pelik, ya Allah, aku dekat dunia biasa-biasa je ya Allah, tak ada pun apa keistimewaan yang ada pada aku ya Allah. Aku tak kaya ya Allah, aku tak kaya, aku biasa ya, kerja pun biasa, pakai pun biasa. Tetapi ya Allah, hari ini kau angkat aku ke darjat yang paling tinggi. Kenapa ya Allah? Sebab Allah sebut apa dia? Kamu dulu semasa di dunia membuat perkara sekian dan aku timbangi dan aku ganjari dan aku memberikannya syurga kepada hamba-hambaku yang aku pilih. Itu sebab hak pahala ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau kita ni, ialah kalau sembahyang 27, tetapi ada orang yang betul-betul tuan-tuan, yang khusyuknya dan tawaduknya itu syurga tuan-tuan. Khusyuk dan tawaduk syurga. Sebab Allah sebut qad aflahal mu'minun. Aflahal mu'minun tu apa tuan-tuan? Maka dia telah berjaya dapat syurga Allah SWT. Itu tafsirannya. Itu sebab kita kena tahu tuan-tuan tafsirannya. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang mukmin. Berjaya apa? Berjaya untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat apa? 5 syarat tadi dah.
orang yang solatnya khusyuk, kan? Orang yang keluar zakatnya, orang yang menjaga kemaluannya, kan? Macam ada 5 perkara tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab bila di pada masyarakat dia pelik. Banyak pahala aku ya Allah. Daripada celah mana ni? Allah akan bentangkan, ni lah kau dulu kan sedekah RM1, tetapi oleh kerana keikhlasan kau kepada untuk infakkan duit itu, maka aku ganjari dengan syurga aku yang aku berikan kepada kau. Itu tuan. Itu kadang-kadang kita tak menjangkau, tak menjangkaukan. Yang paling penting adalah keikhlasan kita untuk kita berbuat baik demi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis berkaitan dengan sedekah itu lebih baik daripada wasiat adalah berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu sadaqatin a'zam ajran. Okey. Jadi seorang sahabat ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, apakah sedekah yang paling besar, yang paling azam, tuan-tuan? Azam besar sangat besar, maknanya mulia dan besar dan sebagainya. Qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Bagi dia menjawab, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat, kamu sayang harta kamu, takutkan kemiskinan dan mengharapkan kekayaan. Ini tuan-tuan. Wa ta'mulal ghina, dan mengharapkan kekayaan. Maknanya kamu bersedekah dalam keadaan sihat, sayang harta. Hari ni tuan-tuan dapat gaji, esok 17 hari bulan pejabat awam dapat gaji awal. Dapat gaji tu nak sedekah dulu ke? Nak ni tu. Ya Rasulullah, dapat gaji sayang ni, sedekah dulu. Sedekah dulu, kan? Sekurang-kurangnya dengan sedekah itu mendapat keberkatan dalam rezeki kita. Kemudian wala tumhilu hatta iza balagatil khulqum. Kamu juga tidak melengah-lengahkannya sehingga apabila nyawa kamu telah sampai ke halqum, saat kematian telah hampir. Maknanya apa? Kita ada satu harta yang sangat kita sayang. Kita ada harta, kita tubuh badan kita sihat, dan dalam keadaan itu kita takutkan kemiskinan, takut, kan? Ya Allah, ni kalau aku ni, kan, orang datang minta sedekah, orang kadang-kadang buat tisu, kata-kata duit tinggal RM5, kan, nak bayar, kan? Sebab orang datang pula, kan? Bezalah kita, ni scammer ni, padahal dia bawa tisu tu, tuan-tuan, nak jual, tuan-tuan. Kita ada RM5, air kita RM2.50, bagi RM1 pun okey lah, tuan-tuan. Itu sebab alal aqal, tuan-tuan, kita tidak meninggalkan orang yang meminta kepada kita ini dalam keadaan kosong, tuan-tuan. Kosong. Sekurang-kurangnya ada. Sebab apa? Jadi itu sebab apa? Sebab kemungkinan yang kita bagi itu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ajran a'zam ajran, harta mata ganjaran yang paling besar. Qulta, barulah kamu berkata, li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan, untuk si fulan bahagia sebegini dan untuk si fulan sebegini, sedangkan harta itu telah hampir menjadi milik si fulan berkenaan. Jadi hadis ini, tuan-tuan, membawa maksud kepada kita ketika kita sedang sihat. Maknanya sedekah yang paling terbaik adalah tatkala kita sedang sihat, kita sedang berharta dan sebagainya itu, maka kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, hadirin hadirat,
Hadis Nabi SAW berkaitan dengan sedekah ketika hayat lebih baik daripada wasiat ini adalah Masalul ladzi yu'tiku indal maut kamatsalil ladzi yuhdi idza syabi'a. Bandingan orang yang memerdekakan hamba ketika hendak mati adalah seperti orang yang menghadiahkan makanan kepada orang lain apabila dia telah kenyang. Jadi maksudnya tuan-tuan, nak sedekah harta ni janganlah sampai kita ni dah hampir-hampir nak mati. Nak mati. Jadi tengah kenyang hadis ni begitu tengah kenyang itulah kita nak sedekahkan kepada orang. Kita tengah kaya, masa itulah kita nak berinfak, kita nak berwakaf ke dan sebagainya. Kita nak bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah disyariatkan wasiat. Kenapa? Apa hikmah dia? Okey. Jika menurut kaedah syarak, wasiat tidak harus kerana ia dilakukan ketika mana pewasiat tidak lagi mempunyai hak ke atas hartanya. Ini kerana kematian membatalkan hak miliknya. Okey, ini biasa. Ini hukum asasnya. Walau bagaimanapun, Allah yang Maha Bijaksana telah mengharuskan wasiat. Inilah kalau orang tu dah mati, kan, harta tu ikut logiknya dia dah tak memiliki hak ke atas harta tersebut, bahkan dibahagikan kepada ahli waris. Betul begitu. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Dia tahu kehendak, dia tahu manusia ni, kan, dia dah mati, dia dah angan-angan, kan, untuk dia membuat wasiat. Takut amalan dia ni tak cukup. Tak cukup untuk backup dia dekat dalam kubur ataupun di padang mahsyar, maka dia buat wasiat. Dan Allah faham kehendak manusia. Allah faham. Sebab Allah Al-Khaliq, dia tahu kita ni macam mana pun PL kita tu Allah tahu, tuan-tuan. Khuliqal insanu khalu'a. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya diciptakan manusia itu sentiasa berkeluh kesah. Betul? Keluh kesah, kan? Hari ni panas pula lah, kan? Air pula tak ada, kan? Allah berkeluh kesah, tuan-tuan. Dah lama balik lambat bos ni, kan? Dah lah ada kuliah. Aduh, lambat pula nak lepaskan balik, keluh kesah, tuan-tuan. Gaji lambat lah pula masuk, kan? Penjawat awam 17, kita ni bila penjawat awam ni susah lah. Dapat bonus selalu, kan? Penjawat awam kita ni apa? Bukan rakyat ke? Perlu kesah biasa, tuan-tuan. Biasa. Dia tak tahu yang swasta tu dapat 6 bulan gaji siap ke. Gitu, tuan-tuan. Jadi keluh kesah tu, tuan-tuan, memang Allah cipta kita sebegitu, tuan-tuan. Kenapa macam mana? Tak boleh. Tetapi Nabi beritahu kepada kita, dalam kehidupan kita, la in syakartum, Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur ke atas aku, maka aku akan tambah lagi. Allah akan tambahlah lagi. Itu sebab dalam kehidupan kita ada satu sifat, tuan-tuan. Satu sifat. Ini sifat ni payah kita nak kekalkan dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Salah satu sifat yang Nabi SAW amalkan dalam kehidupan baginda dan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah satu sifat dikenali sebagai sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gaji sekian, alhamdulillah, cukuplah, kan? Sekadar dapat bayar iuran anak, kan? Dapat jaga, dapat makan sikit, alhamdulillah, syukur, tuan-tuan. Itu, tuan-tuan, qanaah dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun Allah ni je Maha Bijaksana. Dia tahu manusia ni dia dah nak tarik nyawa, masa itulah dia nak bersedekah. Allah dia nak bersedekah. Jadi itulah yang perlu kita ambil maklum. Maka diharuskan wasiat ini kerana ia membawa faedah kepada pewasiat kaum keluarganya dan masyarakat amnya.
Dan faedah yang diterima oleh masyarakat pula merupakan wasiat, merupakan salah satu untuk menyumbangkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh, kalau dia ada wasiat sebahagian harta diinfakkan untuk masjid dan surau dan sebagainya, untuk anak yatim dan sebagainya, ataupun untuk ulama dan sebagainya. Dengan ini wasiat bolehlah dianggap sebagai satu sistem takaful sosial di dalam sistem Islam kerana faedah dan kebaikan sistem ini amat jelas di dalam kehidupan kita. Dan kaum keluarga juga menerima faedah kerana kebiasaannya wasiat ditujukan kepada kaum keluarga yang tidak menerima sebarang pusaka. Ada kadang-kadang orang ambil anak angkat ramai. Jadi sayangnya kepada anak angkat tu lebih daripada anak sendiri. Jadi boleh tak wasiatkan? Boleh. Adakah boleh diwasiatkan keseluruhan harta tu? Jadi itulah tuan-tuan, kita akan bincang-bincangkan pada minggu-minggu hadapan. Mudah-mudahan dengan mukaddimah, dengan penjelasan berkaitan dengan hikmah pensyariatan wasiat ini, maka kita terbuka minda kita untuk selepas ini. Dan minggu-minggu hadapan kita akan masuklah berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan wasiat. Dan wasiat ini tuan-tuan, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi makruh. Bagaimana? Itulah yang kita akan perbincangkan pada minggu-minggu hadapan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekali itu perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersambung kembali, dan insyaAllah tuan-tuan, kita dalam surau ni kita tengah ceklah wakaf. Siapa yang nak mewakafkan akaun kita ni tak cukup sejuk tuan-tuan. Jadi bolehlah, mana tuan-tuan ada lebih duit tu kan, bolehlah kan, lebih dah Ustaz, ada 1 juta ni kan, boleh kita infak kan, kita buat akaun dengan kita ambil air water filter tu kan. Tengok esok anak-anak kita dah start ngaji, alhamdulillah tuan-tuan. Esok 60 orang anak-anak kita sunyi lah tuan-tuan. Kita sunyi. Tengok anak-anak kat belakang rumah main pun risau juga kita kan tuan-tuan. Anak saya gitu dah kena darah jari tu kan. Nak ngelakkan benda tu, kita buatlah kelas ngaji. Esok insyaAllah start kelas ngaji yang dah daftar. Percuma dia tuan-tuan. Secara percuma. Ditanggung di surau lah. Jadi esok insyaAllah kita start. Bilik pun alhamdulillah, bahawa sedekah yang tuan-tuan bagi tu lah, kita buat bilik tu yang tuan-tuan dah sedekah tu, wakaf tu, jadi bilik tu dah ada alhamdulillah tuan-tuan. Ada kipasnya, ada airconnya tuan-tuan. Anak-anak kita belajar dalam sisa tuan-tuan, alhamdulillah. Dapat jariah kepada tuan-tuan. Bila nak tahu? Nanti bangkit pada masyarakat ni dulu kau infak untuk anak-anak ngaji ni, kau dapat bahagian sekian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, fastabiqul khairat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Tawassul.